Ya, hari-hari ya, 1 pagi. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي الفداء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي الفداء عانق طيفه قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبهاه لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, untuk anda yang berada di luar sana yang kebanyakannya mungkin sekarang berada di rumah sebab PKPB. PKPB tak boleh pergi mana kan? Okey, sebelum kita mulakan, apa yang saya nak anda semua lakukan? Jom kita selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Hari-hari kena perbanyakkan selawat. Lagi-lagi pula bulan ni bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari bulan? Rabiul Awal berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal. So, jom perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. So, perbanyakkan selawat. Kita buat target lah sekurang-kurangnya sehari 300 kali. Sehari 300 kali. So, macam mana nak selawat? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. And then diikuti dengan Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. 300 kali itu lebih kurang sebenarnya tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit, insya-Allah kita boleh habiskan 300 kali. So, boleh tak kita spend
lebih kurang 5 minit. 5 minit. Janganlah betul-betul 5 minit cukup-cukup. Kalau tak habis, okay, stop. Janganlah. So, perbanyakkan selawat. Sebab apa? Bulan ni bulan special ni. Bulan special, so kena perbanyakkan lagi selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya nak kongsi dengan anda buku ni. Buku ni nama dia ringkasan Sirah Nurul Yakin. Sirah Nabi. Ramai orang cakap dia cinta Nabi. Ramai orang cakap dia rindu Nabi. Ramai orang cakap dia nak syafaat Nabi. Tapi bila tanya Nabi lahir bila? Nabi kahwin berapa orang? Total. So jangan doa. Bacalah buku Sirah Nabi. Supaya kita tahu. Walaupun tak lengkap 100% kita hafal ke apa ke, tapi kita tahu sedikit sebanyak apa yang penting tentang kekasih kita. Kalau kita ada seorang kekasih, kita sayang pada seseorang, adakah kita ambil tahu pasal dia? Dia punya karakter, dia punya personality, dia punya attitude, dia punya background, dia punya family. Kita ambil tahu sebab apa kita sayang pada dia. Ini kau pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita sayang pada Nabi. Tepuk dada, tanyalah sendiri, tanya iman. Okey. Hari ni anda semua sekarang berada dalam live Dewan Dakwah. So yang penting kita ada orang-orang Penang tengok ni. Lang lah bulan. Okey. First, apa yang saya nak anda lakukan adalah anda share benda ni. Walaupun ni setengah jam ni dah 5 minit dah ni. Lagi 25 minit je ada. So kena cepat. Kita kena move faster sekarang ni. Sangat faster. Okey, first share. Lepas tu dekat bawah tu ada dana untuk infak. Yang the best part of Dewan Dakwah ni kan, setiap hari, setiap pagi dia ada tazkirah pagi. Kita tahu kan kalau tazkirah pagi ni, majlis-majlis yang menyebut nama Allah ni, macam mana malaikat, saya pernah kongsi sebelum ni, malaikat akan tengok majlis ni, macam mana kita manusia tengok bintang. Kita tengok bintang, kita rasa macam bintang tu bergemerlapan yang boleh mencerahkan bumi. Bintang punya cahaya boleh daripada jauh. Bintang ni dikatakan berapa ribu punya jauh daripada bumi, tapi kita masih boleh nampak. Melalui mata kasar kita boleh nampak, bintang bergemerlapan. Macam itulah juga majlis-majlis yang membesarkan Allah, majlis yang sebut nama Allah, kebesaran Allah. Malaikat tengok majlis ni seperti mana kita tengok bintang. Maksudnya malaikat berada di arsy Allah, malaikat berada di sana, sini, situ. Dia akan tengok majlis yang sedang kita lakukan ni adalah majlis-majlis sakinah. Apa maksud majlis sakinah? Kita dengarkan, kita akan rasa macam tenang, relax. Janganlah sama macam tu. Jangan sama terlena. Pasal tu majlis ilmu ni kebanyakan orang terlena. Sebab apa? Bukan dia terlena, dia terlebih sakinah. Bukan terlena, dia terlebih sakinah. Macam pantun. Kita apa? Majlis ini adalah majlis maghfirah. Apa maksud maghfirah? Majlis keampunan. Kalau kita ada dosa-dosa kecil, kita semua akan berguguran seperti mana daun-daun kering berguguran daripada pokok. Kan daun kering, bila pokok tu dia ada daun kering, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Tanpa disuruh, tanpa digoncang, dia akan jatuh. Macam itulah dosa-dosa kita akan jatuh. Bestnya. Dosa-dosa kita semua akan jatuh kalau kita berada dalam majlis ilmu. So apa kita nak buat lepas ni? Kita kena buat banyak dosa. Na'udzubillah min zalik. Ada tak macam tu? Datuk Sri cakap kan, dosa-dosa ampun lah. Dah lah, hari-hari ada tazkirah pagi. Kita boleh buat banyak dosa. Jangan I cekik you nanti. Okey, hari ni anda berada dalam Facebook. Kalau ada apa-apa soalan ke, ada apa penerangan ke, boleh tanya. Sebelum tu, anda nak dapat lebih pahala. Bukannya sebab anda ada banyak data. Anda nak dapat lebih pahala, anda tekan butang share kat situ. Orang lain dengar, orang lain tengok, orang lain amalkan. Walaupun anda dah meninggal, insya-Allah anda akan dapat pahala yang sama. Senang kan sebenarnya nak dapat pahala kan? Nak dapat pahala ni senang. Tapi itulah, dia punya nafsu dia tu rasa macam, tak boleh lah. Macam contohlah nak menginfak lah contohnya. Nak menderma. Tak boleh lah, aku bulan ni dah PKPB dah. Aku dah
Dia akan fikir macam-macam. Tapi dia lupa yang Rasulullah ada janji. Ni bukan manusia berjanji lah. Ni Rasulullah, kekasih Allah punya janji. Yang memang janji yang memang akan ditepati. Rasulullah tak akan dicapati janji dia. Apa yang Rasulullah beritahu adalah hadis sahih mengatakan satu orang yang menginfak harta dia, nescaya dia tak akan jatuh miskin. Meaning to say, harta yang dibelanjakan dengan niat sedekah, orang tu memang tak akan hilang harta dia. InsyaAllah akan datang dengan berganda. Surah Baqarah ayat 261 mengatakan kalau kita sedekah, kita infak, ganjaran dia akan dapat berapa banyak? Kurang-kurang 700 kali ganda. Contoh kalau kita derma RM1, kurang-kurang minimum RM700. Ni kau nak baca in term of RM lah. Tapi sebenarnya ada penambahan di ayat dia. Allah SWT sebut, aku akan bagi lebih pada sesiapa yang aku kehendaki. So kalau kita sedekah dengan ikhlas ke, kita ajak orang sedekah ke, kita bagi apa yang kita sayang, kita sedekah bila kita berada keadaan yang memerlukan ke, bila kita sayang pada duit, kita sedekah time tu, Allah akan bagi kita in abundance. Abundance ni benda yang kita tak boleh imagine tau. Rasa macam tiba-tiba orang call. Kalau orang yang buat projek kan. Kita ada projek lah dekat ni nak buat jalan. Tak banyak lah, 36 juta. Kita nak grant pada company tuan. Macam tak boleh hafal, tak boleh imagine, tak boleh masuk otak. Otak tak boleh jive. Macam tu lah. Kalau orang yang buat sale, banyak bidang-bidang sale saya boleh tengok. Saya ada 2 handphone, saya boleh tengok ni apa-apa komen ni. Jangan ingat saya tak tengok. Kalau bidang sale, tiba-tiba customer call. Aku nak melabur lah yang hang beritahu last year tu. Last year? Ni siapa? You dah lupa customer dah pun. Dah tak ingat dah pun. Tapi kalau melalui asbab sedekah, Allah akan jentik hati dia, dia call you. Sampai macam tu sekali. Makam dia tu. Makam. Okay. Yang ni nampak mukadimah yang macam terlalu panjang. Kita kena short sikit. Okay. Siapa yang paling aktif dekat Facebook? Kita ada kontes hari ni. Siapa yang paling aktif dekat Facebook akan dapat sesuatu. Apakah sesuatu tersebut? Sebab kita main topik hari ni, tahu tak topik kita apa? Sebab ramai orang yang terlalu biasa dengan tazkirah pagi kan, dia istiqamah dia tu 7.30 pagi aku nak dengar Dewan Dakwah punya Facebook. Aku tak kisah topik apa, aku tak kisah ustaz mana sekalipun, aku tak kisah siapa ke, saudara-saudari ke, datuk ke, tahniah, siapa-siapa tak kisah. Aku nak dengar majlis ilmu. Masya Allah, itulah orang yang istiqamah. Moga Allah SWT ganjarkan syurga pada orang macam ni. Saya tengok yang share, yang top fan, yang ni semua Masya Allah lah, yang selalu top fan tu kita memang selalu dengar lah Dewan Dakwah. Okay. WEO stand for Lang pagi-pagi jangan ketum. Okay. So hari ni saya nak kongsi dengan anda buku ni. Buku apa ni? Cara terpantas menjadi jutawan. Since topik kita hari ni adalah 3+2. Cara untuk berjaya dunia akhirat. So kalau nak berjaya dunia akhirat, kenalah tahu tips-tips dia. Dia ada 3 benda tu yang menyebabkan orang tu berubah. 1, seminar yang dia hadiri. Seminar ke, tazkirah ke, ceramah ke, kuliah ke, apa yang dia hadirkan, insya-Allah dia belum berubah. Yang kedua, dengan orang-orang yang dikelilinginya. Lepas itu kita kena kata, kalau kita nak kawan, kena pilih kawan. Sebenarnya benda tu wujud tau. Bukannya kawan-kawan cakap, hang ni pilih bulu lah, hang ni pilih kawan lah. Of course kena pilih kawan. You love yourself. You kena pilih kawan. Sebab kalau you kawan dengan orang yang tak betul, orang yang negatif, na'udzubillah, you akan jadi negatif. So, pilihlah kawan. Tolong pilih kawan. Sebab dia akan mempengaruhi anda. Yang ketiga apa dia? Buku yang anda baca. So, hari ni saya nak bagi yang ketiga tu. Ada 11 chapter dalam ni. Kalau baca chapter 7, anda akan tahu macam mana saya dapat my Lamborghini. Ramai orang ada impian nak Lamborghini kan? Baca chapter 7. And untuk orang yang buat sale, baca chapter 11. Chapter 11 pasal sales. Ada step by step. Script by script. Okay. Pernah dengar tak Chicken Soup?
Kan, chicken soup kan. Allahumma salli. Siapa nama ni? Jack Canfield. Dia punya penulis. So ramai orang yang baca buku Chicken Soup. Hari ni buku ni adalah Kambing Soup. Sebab apa Kambing Soup? Local edition. Thank you. bukan advertise tau. I nak bagi free. Nak bagi free. Bukannya advertise. Setiap organizer kata, memang Datuk Seri nak jual buku ke apa? Tak jual buku. Nak bagi free kepada orang yang aktif Facebook pagi ni. Pagi ni ya. Bukan semalam, bukan esok, pagi ni. So make sure anda aktif. Bagaimana nak aktif? Buatlah summary ataupun buatlah apa-apa patut dalam tu. Okay, ada orang yang jari bengkak. Udah delete dah. Okay. So, nasi kanak kampung Melayu tidak boleh pergi sebab sekarang ni PKPB di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Okay, topik 3/2, langkah untuk berjaya dunia akhirat. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa summary, boleh tanya. Okay, yang pertama, kita datang kepada main course sebab muka Dima lama sangat. Sekarang muka 7. 7.50 dah. Masya Allah, aku boleh cakap. Okay, yang pertama apa dia? Kalau kita nak berjaya, yang pertama, orang yang berjaya ni, dia ada minda yang lain. Minda, mindset. Tunjuk mana mindset. Okay, now setiap orang pegang mindset. Mana mindset? Itu rambut. Itu tudung. Dalam lah kat dalam. Memang tak sentuh pun. Okay, minda kita ni sebenarnya, orang yang berjaya, dia ada mindset yang lain. Compare dengan orang yang tak berjaya, dia punya mindset sangat low. Orang yang berjaya ni, dia ada satu mindset yang dia mengkagumi cara positif. Saya repeat ya. Dia orang kaya, orang berjaya, dia kagum orang lain dengan cara yang positif. Bukan cara negatif. Ada juga orang belajar saya punya ilmu ni, dia kata, aku kagum lah kat dia, tapi aku tengok dia, Masya Allah, dia ni tiba-tiba dapat apa tau? Sihir Ain. Pernah dengar tak satu perkataan nama dia sihir Ain? Dia jenis mata kan? Ataupun orang kata kena mata. Budak-budak kalau comel sikit, dia main rumah, dia kata, Allah comelnya budak ni, comelnya. Esok budak tu demam. Allah bagus, lawannya kereta hang. Lawan ni kereta hang kau ni, ya Allah cantik kereta hang. Esok rosak. Esok tak ada bateri. So yang tu panggil sihir Ain, daripada mata, daripada mulut dia kata. So orang kaya yang berjaya ni, dia mindset dia ni kagum orang lain dengan cara positif. Macam mana cara positif? Dia tengok contoh orang tu ada iPhone 12. iPhone 12. Bila iPhone 12 akan launch? Sepatutnya hari ini kan 22 hari bulan. Wallahualam. Pandemik mungkin dia postpone ke apa, tak tahu. Wallahualam. So bila orang keluarkan iPhone 12 atas meja, so kita kena sebut something. Imam Ghazali beritahu, kalau kita tengok sesuatu, kita tak rasa apa. Ni saya cakap yang mindset yang positif, yang kagum. Ni mindset yang negatif. Tapi Imam Ghazali beritahu kat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah. Bila kita tengok sesuatu, kita tak rasa apa pun. Apa Imam Ghazali beritahu? Rawatlah hati ini. Maksudnya hati kita macam ada benda yang stop. Ada benda yang stopping kita. Ada benda yang macam tertutup dekat situ. So, rawat hati. Penting tu. So, bila tengok sesuatu, kita kena cakap sesuatu. Contoh, bila anda berada di lobi hotel. Lobi hotel, datanglah kereta kegemaran anda. Soalan, sekarang saya nak anda type kereta kegemaran anda. Saya nak tengok, ingat nak bagi buku free. Nak bagi buku free. Siapa yang paling aktif, siapa yang paling banyak type, akan dapat buku free. Dan juga make sure nama anda kat atas tu ada tulis sharer. Sharer tu sebab boleh dapat buku ni. So Sally Joe walaupun dia summary tapi dia tak share, tak boleh, tak dapat. Okay, tulis your dream car. Apa dream car? Saya cakap yang lambat sikit kan, dia punya sampaian kan. Berapa saat lambat lah. Okay, korang tunggu you type, lambat sangat ni. Okay, saya tuliskan tak apa. Tapi tuliskan aktif . Please be active. I'm watching you. Okay, bila dia, contoh anda berada dalam lobi hotel. Datanglah kereta. Contohlah Ferrari ke, Lamborghini ke, Mustang ke, Alphard, Velfire ke apalah. Bila anda tengok kereta tu, anda kena cakap apa? Bila anda ada mindset yang positif, mindset orang berjaya, dia tengok, dia pergi kat driver, is that your car? Masya Allah. Apa perkataan pertama?
Masya Allah. Sebab apa? Segala puji bagi Allah. Kalau kita orang puji, ini terbalik pula. Kalau kita orang puji kita, apa kita perlu sebut? Masya Allah, la quwata illa billah. Repeat ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, segala puji hanyalah untukmu ya Allah. Okey, ramai orang tulis dia punya dream car ni. Mini Cooper Countryman. Boleh masuk ke Mini Cooper Mulan ni? Mustang 5.0, Chevrolet. Okey. So banyak dia punya ni ya. Mustang GT. Wah, Mustang is a trend. Okay. So bila tengok driver ni, jumpa driver dia kena cakap apa? Masya Allah, is that your car? I'm happy for you. Subhanallah, Allah SWT kurniakan satu benda yang nikmat pada anda. Kena cakap macam tu. Kena positif yang, kena kagum yang positif. Sebut perkataan-perkataan Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Bila kita ucap perkataan-perkataan ni pun dah dapat pahala. Sebab tu kita tengok kan, bila kita ada peluang, kita ucap benda ni. Pasal tu kalau kita boleh cakap bahasa Arab, best tau. Sebab apa? Bahasa Arab ni memang dia cakap macam ni. Kita cakap phone kan. Kita pergi umrah ke apa, naik taksi, orang taksi tu tengah cakap phone. Kita pun tak tahu sebab dia letak, dia pakai macam ni. Dia pakai apa nama, wire ke ataupun airport macam ni. So kita ingat dia duk baca Quran. Ya, yang hantar. Saya tak tahu baca. Saya tak tahu cakap Arab. Dia cakap macam tu. Kita rasa, dia ni Masya Allah. Duk baca Quran sebenarnya kan. Bawa kereta pun baca Quran. Tapi adalah perkataan, Insya Allah, Masya Allah, Quran ni. Lepas tu, Assalamualaikum. Dia dah diam. Kalau baca Quran, Sadaqallahul Azim. Yang ni, Assalamualaikum. Rupanya, dia tengah cakap phone. Kita apa. So, yang pentingnya mindset orang berjaya, dia kena kagum. Tu first secret lah. First secret. So, lepas ni bila jumpa orang yang berjaya ataupun orang lain, kena sebut perkataan ni, Masya Allah, I'm happy for you. Kalau orang dapat 9A dalam peperiksaan, apa perlu buat? Bukannya, alah ni mesti tiru ni. Alah ni mesti, soalan senang. Soalan SPL sekarang ni senang je pun. Jangan ada mindset macam tu. Tu masuk mindset negatif. Bila orang keluar daripada kereta, let's say orang tu perempuan. Dia tengok perempuan ni, alah ni mesti ada sugar daddy ni. Alah kereta curi. Alah kereta pinjam. Kenapa perlu ada mindset ni? Mindset yang jelek ni. Mindset negatif. So hari ni tolong tukar mindset. Kalau anda ada mindset macam ni, insya-Allah anda tak akan berjaya. Tak akan berjaya. So tolong tukar perkataan kepada mindset yang positif. Tengok orang, kagum, be positif. Semoga Allah SWT bagi pada kita juga benda yang sama Allah pinjamkan pada dia. Because kita nak kagum, okay, kalau kita kagum terlebih kagum, jadi taksub. Fahamkan konteks. Bukannya kagum je, wih biar betul kereta ni, Masya Allah ni, wih biar betul, wih. Yang tu kira dah tak lesuk sangat dah tu. Sabar dulu. Okay, tu first secret. Okay, dah panjang sangat dah pun saya tak boleh drag. Okay, boleh juga bagi iPhone 12 sekali dengan buku tu letak sekali. Nak bagi iPhone 12 iPhone 12 tu tak keluar lagi. So, tak boleh bagilah. Selamat. Okay, yang kedua. Yang kedua adalah words have power. Perkataan adalah doa. Apa yang anda sebut, apa yang anda ulang, itulah anda akan jadi. Okay, the second secret untuk jadi berjaya dunia akhirat, guna perkataan yang betul. Jaga perkataan anda. Setiap kali ulang perkataan yang betul. Ulang perkataan yang positif. Contoh bila anda bangun pagi, anda cakap, Allah, nak pergi office, boringnya. Nak tengok muka bos pun nak termuntah. Itu. Apa jadi pada diri anda? Rasa macam boring betul tak? Rasa macam down. Rasa macam, PKPB lagi tak payahlah, work from home je lah. Memanglah sekarang kena work from home. Tapi masalah dia bukan PKPB pun, dia akan work from home. Yang tu yang jelek dia tu. So lepas ni jangan guna perkataan yang negatif. Bila guna perkataan negatif, dia akan influence diri anda. Kalau tak percaya, setiap orang letak tangan macam ni. Ni dipanggil sebagai minda.
Ni dipanggil sebagai body. Okay, setiap orang buat macam ni. Mind and body adalah join sekali. Okay, join. Percaya tak minda dengan body join? Kalau tak percaya, tengok kawan. Tengok pasangan ke, tengok husband ke, siapa kat sini. Mulan boleh tengok Lang. Tengok dia punya minda dengan badan join ke tak join. Dia kena join sekali. Kalau tak join, cepat-cepat lari daripada bilik. Sebab tu bukan manusia. Kalau tak join. Okay. So apa berlaku? Kalau anda punya minda dan badan join together. Okay, tengok. Let's say saya nak ubah minda sahaja. Saya nak ubah ni je, atas je tau. Saya tak nak ubah bawah. Apa berlaku? Okay, saya ubah atas. Apa berlaku tangan ni? Apa berlaku? Perkataan dia apa dia? Dia ikut sekali. Walaupun saya tak nak ubah. Saya tak nak ubah bawah ni. Tak nak ubah. Dia ikut sekali. Sebab apa? Dia adalah join together. So maksud dia, apa yang saya cuba sampaikan hari ni, bila anda guna perkataan-perkataan negatif, badan pun akan jadi negatif. Badan pun akan rasa lemah. Kata. Apa sebutannya? Jangan ikut. Kalau kita positif, dia berlawan juga. Kalau kita positif, badan pun akan positif. Kalau kita positif, badan pun akan ikut sekali. So kalau kita sebut, I'm happy, I'm healthy, I'm wealthy, aku berjaya, aku boleh lakukan, aku senang lakukan. Apa badan berlaku? Badan ke depan, badan confident, badan energetik, badan semangat, badan nak berjaya. Beza. Tadi sebut perkataan negatif, badan lemau. Okay. Kalau tak percaya, jom main satu game. Sebab anda punya timing dia lambat sikit. So kita main game, tapi masih main. Lawa Cini Love. Okay, macam tak faham, tak apa. So, okay, now dulu kan kita ada sitcom nama Pimai-Pimai Tangtung. Okay, ada 2 old man dalam tu. Betul? Ada satu pak muda, satu pak busu. Okay, now I nak semua orang sebut busu untuk 10 kali. Okay, sama-sama. Lepas ni saya akan tanya soalan tau. So, kena type cepat-cepat. Okay, saya tengok siapa paling cepat, siapa yang paling boleh jawab soalan ni. Memang sempoi dia. Okay, jom sebut busu untuk 10 kali. Ready, go. Busu. Sebut busu. Nak type pun boleh. Busu. Lagi, kuat lagi. Busu. Okay, soalan. Okay, type jawapannya. Soalan dia, lembu minum apa? Type, cepat. Type. Dah dapat buku. Lembu minum apa? Cara terpantas menjadi jutawan. Nak dapat cepat type. Lembu minum susu. Okay, ramai orang yang type susu. Okay. Jawapan dia apa dia? Jawapan dia lembu minum air lah. Mana ada lembu minum susu? Sebab apa anda sebut susu? Sebab selalu ulang perkataan busu. Sama juga dengan kehidupan. Bila anda guna perkataan negatif, bila anda ulang perkataan tak sepatutnya, bila anda cakap, aku tak boleh lah, aku gagal lah, aku susah lah, aku... Bila ada peluang, bila ada opportunity, walaupun masa PKPB, anda akan ulang perkataan negatif. Sebab apa? Dah terbiasa ulang perkataan tu. So hari ni, make sure anda ban perkataan tu. Jangan guna perkataan negatif. Sebab apa? Kata-kata adalah doa. So gunalah perkataan yang betul, positif, sahih. Dan juga jujur, of course lah. Perkataan-perkataan yang memang betul. Sebab apa? Perkataan mempunyai kuasa. Alright? Okay, ramai orang tulis busut. Okay, Huda sebut air, buku. Okay, Lang dia pagi-pagi dia macam tak berapa ni sangat lah. Tapi tak apalah, kita layan je lah. Okay, so recap balik. Secret yang pertama apa dia? Mindset yang kagum dengan positif. Yang kedua, guna perkataan yang betul. Sebab apa? Words have power. Yang ketiga, hati kena bersih. Untuk berjaya ni, anda kena faham. Yang itu adalah tanggungjawab anda untuk berjaya. Apa secret number 3?
Pilihan menteri adalah anda kena faham yang itu ada tanggungjawab anda untuk berjaya. Kalau tak percaya, lepas live ni pukul 8 pukul 8 dah pun. Allahuakbar. Kalau pukul 8 lebih lah, lepas live ni, anda pergi jumpa mak ke, jumpa ayah ke, cakap, mak, cek rasa, Allah, orang Penang lah pula orang utara sebutlah cek, orang mana pun sebutlah apa nak sebut, kami nak berjaya, orang Sarawak kan. Okey, pergi jumpa mak, cakap, mak, cek rasa nak jadi miskin lah. Apa rasanya mak akan buat? Mak akan bagi satu penampak boya. Tahu penampak boya? Dia akan bagi pang, hantar belajar tinggi-tinggi, hantar pergi sana, pergi sini, cakap nak jadi miskin. So, apa maksud dia? Tak ada orang nak you jadi miskin. Tak ada satu orang pun yang nak you jadi papa. Tak ada. Bukan papa ayah, papa kedana. Tak ada orang nak you jadi miskin. Setiap orang nak you berjaya. So, pentingnya kena faham, kena tahu tanggungjawab. It is my duty. Everyone sebut, everyone tap. It is my duty to be rich and successful dunia akhirat. Panjang sikit. It is my duty to be rich and successful dunia akhirat. Sebab apa anda kena sebut benda tu? Sebab anda kena faham benda tu. Ramai orang yang tak nampak, yang rasa macam, tak apalah, aku ni semua rezeki semua tangan Allah. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi seorang yang kaya. Aku dilahirkan untuk kaya dengan kata-kata. Aku tidak kaya dengan... Yang ni mau filosofi yang... Tahu filosofi apa? Filosofi orang yang malas. Orang yang malas balok liat. Balok liat. Yang itulah ayat-ayat dia. Dia akan guna perkataan yang apa tau, yang jenis memang tak boleh berjaya lah. Sedangkan dia tak usaha. Dia tak usaha pun lagi. Dia gunalah ayat-ayat Islami. Oh, aku tak ada rezeki lah. Bukan rezeki aku lah. Tak apalah, orang tu boleh lah berjaya. Tan Sri ni boleh lah. Datuk ni boleh lah. CEO ni boleh lah. Dik ni boleh. Kawan aku boleh. Orang bisnes. Semua orang boleh. Dia seorang tak boleh. Punya jeleknya dia. Okay. Let's recap balik. Yang pertama apa dia? Yang pertama, minda kena kagum dengan positif. Yang kedua, kata-kata adalah doa, guna perkataan yang betul. Yang ketiga, kena cakap pada diri. Apa dia? It is my duty. Tanggungjawab untuk jadi kaya dan berjaya. Orang Nogori sikit. Okey. Yang penambahan. Penambahan. Ada dua penambahan yang sangat Masya Allah. Dia tak akan berpisah kalau tak ada benda ni. Dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT ulang. Bukan sekali ya. Allah SWT ulang. Allah SWT sebut apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah sebut dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Simple kan? Ayat yang sangat ringkas. Yang kita boleh hafal. Kita boleh amal. Amal yang paling penting. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa maksudnya? Mintalah pertolongan aku, pertolongan Allah melalui sabar dan solat. So dua tu, yang tambah dua tu apa dia? Sabar dan solat. Ni Allah SWT ulang dalam surah Baqarah. So, okay. Kenapa Allah SWT sebut sabar? And in fact, kalau kita tahu, solat ni penting. Tapi sabar datang awal daripada solat. Setiap keadaan, setiap ketika kita akan diuji oleh Allah. Nauzubillah, syaitan-syaitan akan datang rasuk kita, akan cucuk kita. Supaya apa? Kita jadi tak sabar. Kita buat sale, kita nak keluar cepat-cepat, kita tak sabar. So, apa akan berlaku? Kita buat cara yang tak betul. Kita guna perkataan yang salah. Tak sepatutnya kita guna perkataan tu, kita guna. Sebab apa? Kita nak cepat, kita tak sabar. Kalau kita sabar, ikut apa yang Allah SWT suruh, kita akan jujur. Kita akan guna perkataan yang betul. Kita akan ikut syariat Allah. Islamic way of life. So, kita akan buat benda betul. Sebab apa kita sabar? Kita nak berjaya pun kita sabar. Kalau orang yang tak sabar nak berjaya, apa berlaku? Dia akan ambil apa? Rasuah. Dia akan buat apa? Tipu orang. Dia akan masuk apa? Scam cepat kaya. Dia akan benda-benda yang tak betul, dia akan masuk. Sebab apa? Nak cepat. Yang ni bukannya tak sabar. Buku ni bukan sebab tak sabar. Buku ni adalah teknik cara terpantas. Bukan setengah orang tulis.
Datuk Seri, buku you pun buku tak sabar nak berjaya. Bukan. Jelek betul. Ini cara terpantas untuk menjadi jutawan. Okey. So apa maksud sabar? Setiap keadaan Allah akan uji. So kita kena lebihkan sabar. Rasulullah SAW dia punya kesabaran dalam diri dia. Allahu Akbar. Doa. Ya Allah, bagilah kesabaran yang sempurna dalam diri kami seperti mana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat bulan Rabiul Awal ni, ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Amin. Ada satu orang pernah jumpa Rasulullah. Rasulullah, aku mahu berzina. Nauzubillah min zalik. Orang minta izin pada Rasulullah. Sahabat kat tepi dia keluarkan pedang. Wush. Sebab apa? Zina ni adalah satu benda dosa besar yang memang ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukuman dia pun dah ditetapkan dah pun. Untuk orang yang zina, untuk orang yang mencuri, untuk orang yang semua dah ditetapkan. So sahabat bila dengar ada orang datang jumpa Rasulullah minta izin untuk berzina, mereka ni dah tak tahan dah pun. Mereka dah satu macam yang hangat dah pun. Tapi apa Rasulullah beritahu? Rasulullah beritahu, okey. Rasulullah tak marah. Sebab apa? Rasulullah ada sifat apa? Sifat apa yang kita cakap ni? Sifat sabar. So lepas ni apa saja berlaku? Sabar dulu. Rasulullah tanya pada orang ni, apa perasaan kau kalau ibu kau ada orang lelaki datang berzina dengan ibu? Apa perasaan dia? Tanya diri kita lah. Tanya diri kita, apa perasaan? Mesti macam, weh, biar betul. Apa perasaan kalau buat dengan adik perempuan kau, kakak kau, saudara mara perempuan kau? So memang dia jawab tidak. Lepas sekali Rasulullah dakwah dia sampailah dia beritahu, sesungguhnya aku tak pernah benci sesuatu benda, lebih lagi aku benci zina. Ya, Rasulullah punya cara tarbiyah pada orang. Penuh hikmah. So kalau kita nak tegur orang, kita nak dakwah orang, pasal dalam majlis dakwah negara ni dia sempoi dia macam cara dakwah. Melalui tazkirah pagi, melalui pendekatan-pendekatan event, pendekatan-pendekatan majlis-majlis. Dia cakap. Dia cakap. Dia melalui kesabaran dia tu. Sempoi, elok ya buat. So kalau kita nak tegur orang lepas ni, jangan melenting. Sebab saya dah tengok dah pun majlis dakwah negara. Ramai orang, bila dia ada benda-benda yang apa-apa yang berlaku lah contohnya, dia akan melenting. Dia akan tulis kat Facebook. Dia kata, dia ni apalah bodoh sangat. Apa tak faham bahasa ke? Kenapa nak merebut kuasa sangat? Kenapa tak faham ke rakyat sangat? Saya tak merujuk pada siapa-siapa. Okey. So maksud dia, kesabaran tu penting. Kita nak dakwah ni, kita kena dakwah cara yang halus, cara yang hikmah, sampai setiap lapisan boleh menerima benda tu. Yang bestnya, tak payahlah recommend. Tak payahlah menulis. Kalau anda tengok dekat saya punya Facebook ke Instagram saya Mahadi BZ, sedikit promotion. Pergi kat sana, insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk mengelak benda-benda yang boleh menimbulkan kontroversi ke, menimbulkan apa-apa benda yang tak elok, kita elak. So itu adalah sabar. Yang seterusnya dan juga terakhir, wasta'inu bis-sabri was-salah, solat. Okay, saya nak huraikan sedikit. Ramai orang dah tahu dah pun, saya tak perlu hurai. Benda ni macam, okey, tahulah Datuk Seri, solat. Okey, solatlah. Okey, saya nak ulang sikit ya. Sebenarnya kita kena improve solat kita. Apa maksud improve? Kita solat, okey bagus kita solat. Macam mana nak improve? Untuk orang lelaki especially, kita kena improve bagaimana solat di mana azan diazankan. Okey, setengah negeri sekarang ni macam KL Selangor, saya tahu PKPB, masjid tutup. Okey, tak apa. Bolehlah sembahyang dekat surau yang buka ke, mana-mana ke, office ke, rumah ke, tak kisah. Tapi improve dengan cara berjemaah. Lagi satu, improve macam mana? Improve solat awal waktu. Yang ni laki ke, perempuan ke, sama saja. Sama, bukan kata laki senang lah. Pergi mall, contoh saya pergi mall, kadang saya pergi waktu malam, maghrib, okey ramai orang laki semua bila nak dekat waktu masuk ni, maghrib je dia akan pergi solat. Dan dia akan tinggal anak-anak dengan isteri. Saya macam confused. Okey, isteri ni tak nak masuk syurga ke? Awak hang seorang nak maghrib? Okeylah, mungkin dia bergilir, tak apalah, dia pergi, dia patah balik, isteri dia pergi, tak apa. Yang ni dia pergi, dia patah balik, dia continue makan macam tak ada apa-apa. So setiap kali isteri dia period, dia pergi mall. Husnuzon. Aku sedang berhusnuzon.
Bila period je pergi mall. Bila pergi mall je, pintu masuk je, period. Husnuzan. Okay. So maksudnya kita kena improve solat awal waktu. Okay. Berjemaah awal waktu. Apa lagi nak improve? Improve solat kita kena faham solat kita. Maksudnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Faham apa maksud dia? Kita dah berapa tahun kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa maksud dia? Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, tak tahulah. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, okey dah tahulah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Oh, tak faham lah. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, tak boleh macam tu. So, improve kita punya solat dengan memahami apa yang kita baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. So, apa yang surah-surah kita improve lagi, faham. Bila kita faham apa yang akan berlaku. Yang paling penting dalam solat, khusyuk dan tawaduk dalam solat. Yang ni kita kena improve. So kita tahu yang kita punya topik hari ni wasta'inu bis-sabri was-salah. Solat satu benda yang besar. So kita kena improve melalui khusyuk. Macam mana dapat khusyuk? Pemahaman kena betul. Macam mana dapat pemahaman betul? Solat berjemaah, ikut imam. Macam mana ikut imam? Awal waktu. Dan juga banyak lagi, improve lagi. Improve melalui apa? Sebelum solat nak ambil wuduk. Ambillah wuduk dengan sempurna. Banyaklah benda sebenarnya. Okey, bila itu semua solat-solat wajib. Selain solat wajib, improvekan diri dengan solat-solat sunat yang lain. Contoh, solat duha. So lepas live ni, sekarang pukul 8 lebih kan, lepas live ni boleh pergi solat duha. Kurang-kurang 2 rakaat. Kalau boleh buatlah 4 ke 6 ke 8 kan, best. Duha. Lepas tu witir. Sebelum tidur buat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. 1 rakaat. Kalau boleh buatlah 3 ke 5 ke 7 ke yang yang ganjil. Tapi 3 just nice lah. 3. Dan juga bangunlah tahajud. Tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau nak buat 4 ke 6 ke 8 ke, boleh insyaAllah. Okay, let's recap. Siapa boleh recap? Okay, siapa boleh recap? Yang pertama apa dia? Kita kena kagum, kita kena admire dengan cara yang positif. Yang kedua, kata-kata adalah doa. So, guna ayat yang betul, guna perkataan yang betul. Yang ketiga apa dia? Tanggungjawab. It is my duty to be rich and successful dunia akhirat. Okey. Yang seterusnya, penambahan dua. Apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah melalui sabar dan solah. Sebab apa? Solat kita kena imagine Allah lihat kita, kita lihat Allah. Kita ada perasaan macam tu, kita ada sifat macam tu, nescaya solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. So sebelum kita tamat, so make sure saya nak recap balik, please share. Siapa yang belum share, tolong share. Sebab apa? Orang lain dengar, orang lain ikut, orang lain amal. Hari ni anda meninggal sekalipun, na'udzubillah, anda meninggal hari ni, nescaya pahala itu akan mengalir kepada anda. Nak buat, tak mau, duduk diam-diam. Okey. Dan juga ada nombor akaun kat situ, RHB account. So tolong buat sesuatu hari ni. Apa yang anda perlu lakukan? Buatlah infak, buatlah sedekah. Setiap pagi ada 2 malaikat akan datang, akan doa. Mereka akan doa, ya Allah, berilah kerahmatan, berilah barakah pada orang yang sedekah di pagi hari. Ada satu lagi malaikat akan berdoa, ya Allah, jahanamkanlah. Ya Allah, murkakanlah. Ya Allah, bagilah kejahatan ataupun tak elok kepada orang yang kedekut nak keluarkan duit di pagi hari ni. Kedekut nak sedekah. Dia tak beritahu emam pun. Ya Allah, bagilah rahmat, bagilah barakah pada orang yang sedekah RM10,000 pada hari ini, ya Allah. Tak ada. Sedekah sesuatu. Kalau sekurang-kurangnya RM1 pun boleh. Tak kisah. Kalau sedekah ni macam-macam cara. Mungkin bukan RM1. Kita pergi masjid contohnya. Kita tengah jalan, ada duri dekat atas jalan. Kita remove duri tu, letak tepi. Itu pun dikitakan sedekah. Sebab apa? Orang lain jalan, insya-Allah tak akan kena duri tu. So kita melakukan sedekah pada orang tersebut. Okay? Alright.
So, komen-komen akan berada di sana. Kita akan PM orang yang berjaya menerima buku. Kita akan PM. Dan juga kita akan hubungi nanti. Yang ada sharer, ramai ada sharer, Masya Allah. Sharer ni ada chance. Ada chance, tak kata pemenang. Sharer ni ada chance. Top fan. Top fan ni memang sempoi lah. Ada chance lebih sikit. dia makam lain sikit. Alhamdulillah bersemangat pagi ni pengisian. Ada soalan ke? Ada soalan ke? More je period. More je period. Tak faham aku. InsyaAllah. Khusyuk dalam solat. Improve our solat. Faham maksud. Wah, bagus. Siapa ni? Wan Pas Idah. Dia boleh summary. Bagus. Boleh menjadikan kita khusyuk dalam solat. Azima. Banyak ni. Wan Izyani. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kedekut piang dia panggil. Kedekut piang. Sedangkan berbayar tak semestinya duit. Okay. Can. Ada Chan. Alright, okay. So, saya rasa tak ada soalan lah kot. Just insyaAllah lah, amalkan lah. Sama-sama kita amalkan tips yang mungkin agak simple, mungkin agak klise, mungkin pernah dengar, tapi mungkin tak ramai yang amalkan. First time join in today. Amira cakap first time. InsyaAllah. So, 90 orang dah share dah pun. So, kita share ramai-ramai supaya orang amal. Pahala free. Bukan duit free, pahala free. Masya Allah. Kalau tak mau juga tak tahulah. Tak boleh masuk atak lah. Okey, sebelum kita akhiri, tolong perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni pun saya akan baca buku ni. Buku ni best. Buku ni pasal sirah Nabi. So siapa yang tak ada buku ni boleh dapatkan pemenang. Mungkin next tazkirah kita buat pemenang dapat buku sirah. Best juga. So everything tu shock. Baca buku ni rasa macam best sebab kita tahu semua pasal Nabi. Nabi berhijrah macam mana, Nabi punya sahabat siapa dia, Nabi punya isteri apa dia, permulaan wahyu apa dia, macam mana bunda dia wafat, datuk dia wafat, Rasulullah sakit macam mana, Rasulullah wafat, Rasulullah dikebumikan, everything dalam ni. So bila kita baca Rasulullah, ya Allah, sebab ni kekasih. Bayangkan kalau kita sayang seseorang, ada buku pasal orang tu. Untuk tahu semua pasal dia. Shortcut everything. Mesti kita akan beli, betul tak? Kita akan beli, dia kalau marah dia macam ni. Dia kalau minum dia macam ni. Kalau dia minum, kalau aku nak minum macam ni. Sebab apa kita sayang pada orang tu? Adakah kita sayang pada Rasulullah? Of course kita sayang kan? So kalau kita sayang pada Rasulullah, make sure kita baca buku sirah Nabi. Buku Syama'il. Syama'il adalah sifat-sifat Nabi. Janggut Nabi macam mana, pakaian Nabi macam mana, cara jalan Nabi macam mana, cara bercakap Nabi macam mana, Nabi pakai cincin macam mana, Nabi itu semua akan tahu. Best. Bila kita tahu, kita rasa macam cinta lebih, sayang lebih, cinta lebih nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? So jom selawat kata Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Selawat sekurang-kurangnya sehari 300 kali. Nescaya tak lebih 5 minit pun boleh habis. Tak lebih 5 minit. Serius. The best macam mana? Tengah drive kereta, selawat. Especially bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya tak ada apa-apa soalan. Terima kasih DS untuk ilmu. Sama-sama nak buku sirah tazkirah seterusnya. So Dewan Dakwah kena jemput lagi. No choice. Alright, so kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عوضه كوثر وروى شربة لدوايا اروني يا حبيبي يا طبيب البرايا
والشفاء. ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا، أنت لي بلسم والشفاء. أحمد يا نور الهدى بي شوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بي شوق فاق المدى، عيني ترجو